أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. Ia berada di dalam rumah-rumah ibadat yang diperintahkan oleh Allah supaya dimuliakan keadaannya. Ia berada, yakni nur hidayah petunjuk Allah itu bersinar dengan nyatanya, terutama sekali di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di rumah-rumah ibadat, yakni di dalam masjid-masjid yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dimuliakan keadaannya. Masjid ataupun surau, masjid dan surau dan sebagainya, tempat ibadat merupakan masjid ataupun surau. Masjid tempat sembahyang jemaah, surau pun tempat sembahyang jemaah. Merupakan tempat-tempat suci yang mesti dijaga, yang wajib dijaga kehormatannya daripada sebarang perkara yang mencemarkannya. Masjid tidak boleh dibiarkan tanpa dipelihara kehormatannya. Jangan biar masjid-masjid kita tercemar dengan perbualan-perbualan yang tidak sesuai di dalam masjid, dengan kotoran-kotoran sampah. Jangan biar masjid kita, tandah di masjid surau kita lebih kotor pada tandah rumah kita. Rumah kita elok, rumah Allah kita buat tak peduli. Hendaklah dipelihara, diagungkan atau dimuliakan masjid. Orang yang memuliakan syiar-syiar Allah, Allah akan muliakannya. Dan memuliakan syiar Allah itu datang daripada hati yang baik, hati yang bertakwa. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Dan orang barang siapa yang memuliakan rumah syiar-syiar Allah, sesungguhnya ia datang daripada hati yang bertakwa. Adzinallahu an turfa'a, Allah mengizinkan untuk diagungkan akan dia, akan rumah-rumah Allah itu. Yang pertama, rumah Allah ini perlu dimuliakan, dihormati, dijaga kemuliaannya, tidak dicemari. Yang kedua, wa yuzkara fiha ismuhu, disebutkan di dalamnya akan nama Allah, tempat kita berzikir. Yang ketiga, yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal, bertasbih kepada Allah di dalamnya pada waktu pagi dan pada waktu petang. Siapakah yang bertasbih itu? Ayat berikutnya Allah menyatakan,
rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi. Sekumpulan manusia yang tidak melalaikan akan mereka itu oleh perniagaan dan jual beli daripada mengingati Allah, wa iqamis salah dan mendirikan sembahyang, wa itaiz zakah dan mengeluarkan zakat, yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar, mereka takut akan suatu hari berbolak-balik padanya hati-hati dan penglihatan-penglihatan. Jadi ayat ni menceritakan beberapa sifat orang yang duk pi masjid. Sifat pertama, walaupun mereka kerja cari makan, ada yang menega, ada yang jual beli, ada yang selain itu. Selain itu ada kerja kerajaan, ada kerja sendiri, ada kerja pejabat, ada kerja kelang, ada jadi cikgu, jadi tukang kebun, jadi penoreh getah, jadi nelayan, jadi orang pencen. Sebarang aktiviti keduniaan yang mereka ceburi tidak menghalang mereka untuk pergi ke masjid, untuk berzikir di sana, untuk menunaikan sembahyang jemaah di sana, untuk mengeluarkan zakat apabila cukup syarat-syaratnya, dan untuk menjadikan mereka orang yang takut kepada hari akhirat. Hadupi masjid ni, mudah-mudahan Allah bagi sifat kehidupan dunia tidak melalaikan mereka, dan mereka orang yang takut nak berjumpa akhirat. Disebabkan mereka takut nak jumpa akhirat, mereka pergi masjid banyak-banyak, kerana di situ banyak boleh dapat pahala untuk mereka jumpa akhirat dengan berjaya yang cemerlang. Di antara sebab orang pergi masjid ni, yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Mereka takut hari di mana berbolak-balik hati dan penglihatan manusia. Takut kepada nak jumpa pada mahsyar, melihat suasana manusia yang cemas dan bimbang, yang disebut sebagai Yaumul Faz'il Akbar, hari ketakutan yang terbesar. Di dunia ni orang takut, orang habang datang tu ada rimau, kita takut. Orang habang lah ni musim Covid, orang takut. Tapi takut di akhirat pada hari mahsyar, paling takut daripada suasana keduniaan yang dihadapi. Yaumal Faz'il Akbar, hari ketakutan dan kebimbangan, kecemasan yang terbesar. Kita baca dalam salawat munjiyah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'al ahwali wal afat. Ya Allah, berikan salawat kepada Nabi kami, Nabi besar Muhammad SAW, salawat yang menyelamatkan kami daripada segala suasana yang menakutkan dan membinasakan. Salatan tunjina, salawat yang tunji, menyelamatkan na akan kami, min jami'il ahwal, daripada segala suasana yang menakutkan, wal afat, dan yang membinasakan, antaranya di dunia, antaranya di akhirat. Tanda orang tu takut kepada Allah bila dia boleh pergi masjid. Walaupun dia menega, walaupun dia jual beli, waktu tak sembahyang jemaah dia ada tempat menega. Waktu tak sembahyang jemaah dia ada di pejabat dia ada di tempat dia kerja. Mungkin dia petani, dia duduk dalam benang. Mungkin penoreh getah, dia duduk dalam kebun getah. Mungkin nelayan, dia duduk dalam laut.
Mungkin dia kerja kerajaan, duduk di pejabat-pejabat kerajaan. Tetapi ada masa dia balik rumah. Ada masa dia rehat. Ketika tiba waktu sembahyang, pada masa dia berehat atau ada di rumah, ketika itu jasadnya berhadir ke rumah Allah. Dan ini salah satu golongan yang dijanjikan daripada 7 golongan untuk mendapat perlindungan Allah di akhirat kelak. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu. Ada 7 golongan yang Allah naungi mereka pada hari yang tidak ada naungan melainkan naungan Allah. Pada 7 golongan yang Allah lindungi mereka pada hari tidak ada perlindungan melainkan hanya perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu daripada 7 golongan itu disebutkan oleh Nabi SAW, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya tergantung, terikat dengan masjid. Dia duduk di luar masjid, hati dia teringat Nabi masjid. Dia duduk tempat kerja kah? Dia duduk di pasar kah? Dia duduk di padang kah? Padang bola kah mana? Hati dia teringat Nabi masjid. Aku duduk tang mana pun, ada masa aku kena tinggal tempat aku duduk. Sagi ke habis mengaji, aku terbit matahari, kita mungkin pergi pasar beli ikan. Mungkin kita pergi kerja. Tapi lohok saat ni saya kena pergi masjid. Mungkin saya rehat masa tu. Asar saat ni saya kena pergi masjid. Mungkin saya dah balik kerja. Maghrib insya saya dah ada di rumah, saya kena pergi masjid. Subuh saya tak pergi kerja lagi, saya kena pergi masjid. Hati dia teringat nak pergi masjid. Itu salah satu golongan yang Allah janji nak beri perlindungan yang hebat pada hari akhirat kelak. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya bergantung, terikat dengan masjid, teringat ke masjid. Zaman dulu ramai, zaman la tak ramai. Zaman para sahabat dulu, tabi'in ramai. Sehingga kan ulama kata, banyaknya orang dulu duduk di luar masjid, tapi hati teringat kat masjid. Duduk di pasar, teringat kat masjid. Hari ini banyak orang duduk dalam masjid, hati teringat luar masjid. Hak main masjid pun sembahyang tak khusyuk, duk ingat luar masjid. Hak tak main tarawih lagi tak khusyuk. Kita main masjid ni pun tubuh badan duduk dalam masjid, hati kita duduk di market. Tuan dia duduk dalam masjid, hati duduk di market. Sekejap aku nak pergi beli apa ni? Hari ni nak makan lauk apa ni? Ikan kah? Ayam kah? Kuliah subuh tak habis ni, duduk teringat nak pergi makan lah. Kita duduk dalam masjid, kita semayang, hati kita duduk teringat dunia. Jadi ada ulama kata, ramai orang duduk dalam masjid tapi hati duduk luar masjid. Sikit orang duduk luar masjid tapi hati duduk dalam masjid. Orang yang duduk luar masjid, duduk di pejabat, duduk di kelang, duduk di bendang, duduk di kebun. Tapi teringat nama masjid. Duk tengok jam. Berapa jam lagi nak masuk semayang, aku nak kena berhenti dah, pergi mandi, rehat, buat persiapan dah nak pergi semayang. Hak tu tak ramai. Hak duduk di masjid, dah main dah semayang subuh, lagi nak keluar pada masjid, duk teringat, lohok lagi aku mesti pergi pula masjid. Aku pergi tak mana pun kena pergi masjid. Kalau keluar jauh, cari masjid tempat kita keluar. Hak duduk di luar masjid, teringat ke dalam masjid tak banyak. Hak banyak duduk dalam masjid dah, teringat luar masjid. Hak banyak juga tak main masjid terus, tak teringat ke masjid terus. Maka kita jangan jadi orang yang sedemikian. Kita jadi orang yang rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya terikat dengan masjid.
Apa guna mengaji tinggi sampai dapat PhD masjid tak boleh pi Jumaat saja. Apa guna duit banyak jadi hartawan, duit berjuta-juta dalam bank, juta-juta ringgit, masjid tak boleh pi. Apa guna jadi orang segak, rokok, sujud segan, muka yang huduh, rajin sujud kepada Allah, sembahyang fardu, sembahyang sunat, baik pada muka segak tapi malas sujud. Harap ke sembahyang fardu tu pun gagah, sembahyang sunat malas terus. Apa guna suara sedap menyanyi lagu nu, menyanyi lagu ni, baik suara tak sedap, rajin baca Quran. Suara tak sedap tapi rajin baca Quran. Suara sedap, Quran malas baca, dok jam menyanyi. Jadi kita memiliki keduniaan yang sederhana, duit tak banyak mana tapi boleh pergi masjid. Jawatan tak besar mana tapi boleh pergi masjid. Jawatan besar, masjid tak pernah pijak. Harap ke hari Jumaat saja. Tilam mahal, tahajud tak pernah mangkit. Orang tidur tilam murah, dia pun tak ada tilam. Tapi boleh mangkit sembahyang sebelum subuh. Baik pada hak tilam beli ribu-ribu ringgit, tidur sampai tak mangkit tahajud. Jadi penilaian di sisi Allah sejauh mana ketingginya takwa seseorang, bukan hebatnya jawatan keduniaan yang mereka miliki. Dan Allah buat contoh orang-orang yang memiliki keduniaan ini, satu ahli syurga, satu ahli neraka. Yang jadi raja ahli neraka Fir'aun, Namrud. Yang jadi raja ahli syurga Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, wali Allah nama Raja Talut. Raja ahli neraka Raja Jalut. Raja yang jadi ahli syurga Raja Talut. Raja ada kekasih Allah seperti Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Raja Talut. Ada Nabi, ada wali Allah. Dia dengan jawatan raja yang Allah bagi pada dia, dia jadi orang dekat dengan Allah, Allah kasih dia. Pemimpin nombor satu negara menjadi kekasih Allah. Seperti Al-Khulafa Ar-Rashidin. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman Sa'adi jadi pemimpin nombor satu negara, mentadbir negara lebih kalut pada kita. Kita tadbir rumah kita, tadbir bendang kita, kita tadbir jawatan kita tak banyak mana. Ni memimpin negara. Sayyidina Umar jadi khalifah, Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, masjid tak nak tinggal. Kita kalut sikit dah, tak boleh pergi masjid dah. Karena kita hidup di suatu zaman orang tak berapa nak pi ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Oh, lah ni tak boleh pi ustaz, lah ni apa Covid lockdown. Niat nak pi walaupun kita tak boleh pi. Nanti bila habis PKP esok, masjid dah dibuka ruang, pi. Lebih daripada sekali dalam seminggu. Jangan pi hari Jumaat, sembahyang Jumaat saja. Lepas tu minggu depan pula baru nampak muka kita. Sebulan 4 kali saja pergi masjid. Hari Jumaat, hari Jumaat, hari Jumaat, hari Jumaat. Pasal 4 minggu Jumaat. Waktu lain tak ada minda aku masjid. Market ada. Market seminggu 7 kali pergi. Hari-hari dia pergi market beli ikan baru. Ikan bedak tak lalu makan. Pejabat pergi seminggu 5 kali. Jumaat Sabtu cuti. Ahad sampai Khamis pergi pejabat. Pejabat 5 kali, market 5 kali seminggu, masjid seminggu sekali. Rugi tak dapat pahala banyak. Karena kita baca fadilat pergi masjid begitu banyak. Yang jadi menteri di kalangan kekasih Allah, Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kemudian menteri kepada Nabi Sulaiman, Asif ibnu Barkhiyah, yang dengan karamahnya Allah memindahkan tempat duduk Puteri Balqis daripada Palestin ke Yaman, daripada Yaman ke Palestin dalam masa tak sampai sekelip mata.
qabla an yartadda ilaika talfuk. Jadi ada muka menteri yang jadi kekasih Allah di kalangan Nabi, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Ada menteri yang menjadi kekasih Allah di kalangan para wali Allah, yaitu Asif ibn Barkhiyah. Menteri yang menjadi musuh Allah, Haman. Perdana menteri yang Allah kasih, Asif ibn Barkhiyah. Perdana menteri yang Allah murka, Haman, perdana menteri kepada Firaun. Ada orang kaya yang Allah kasih, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ada orang kaya yang Allah benci, Qarun. Orang kaya yang Allah kasih, Sayyidina Abdurrahman ibn Auf, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anhu ajmain. Lelaki dan perempuan ada. Allah bagi harta banyak, diguna kat dia pun ada, dia sumbang kepada agama Allah berlambak-lambak. Sayyidina Osman sama juga. Sayyidina Osman radhiyallahu anhu dalam perang Tabuk paling dia bagi banyak. Sayyidina Abu Bakar bagi banyak. Sayyidina Abdurrahman ibn Auf bagi banyak. Sayyidina Umar bagi separuh. Ridwanullahi alaihim ajma'in. Hartawan, jutawan yang menjadi ahli syurga. Jutawan yang menjadi ahli neraka, Qarun. Orang kaya jadi ahli neraka, Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Orang kaya yang jadi ahli neraka, Umayyah ibn Khalaf. Banyak lagi ahli perniagaan di Mekah yang menjadi penentang kepada Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kita baca dalam sejarah, pegang jawatan ke, pegang harta ke, ada yang menjadi ahli syurga, ada menjadi ahli neraka. Jawatan macam kita hak banyak ni lagi banyak. Jawatan hak sikit dalam negara seperti jawatan raja, seperti jawatan Perdana Menteri, seperti jawatan menteri itu pun ada baik ada jahat. Contoh orang baik ada, kalau dalam Quran Iskandar Zulkarnain, raja yang menjadi ahli syurga. Zulkarnain, wa yas'alunaka an Dzulqarnain. Mereka bertanya kamu tentang Dzulqarnain. Jadi jawatan yang ramai-ramai lagi pada tu, pekerja kelang ramai, penoreh getah ramai, petani ramai, cikgu ramai. Maka sudah tentu ada cikgu yang menuju ke syurga, ada cikgu menuju neraka. Ada penoreh getah yang masuk, yang menjadi ahli syurga, ada penoreh getah yang menuju ke neraka. Apabila pekerja-pekerja itu di samping dia mencari rezeki disebabkan pekerjaan dia, rezeki dia tidak menghalang dia untuk menjadi orang yang ingat ke Allah Ta'ala. Itu ahli syurga. Itulah ayat yang kita baca sekarang. Rijalun la tulhihim tijaratan wala bai'un an zikrillah. Sekumpulan manusia yang mana perniagaan dan pekerjaan mereka, jual beli mereka, kalau mereka ahli perniagaan, tidak menghalang mereka untuk menjadi orang yang ingat ke Allah Ta'ala, untuk menjadi orang yang boleh sembahyang 5 waktu, boleh pergi masjid, boleh mengaji, boleh zikir, boleh buat fardu, boleh buat sunat, boleh jauh yang haram. Orang-orang lagu ni menegalah besar mana pun, banyak mana pun, perniagaan mereka ada masa pi menega, ada masa pi masjid. Dalam ayat lain Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al dhalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan melalai akan kamu oleh harta kamu. La tulhikum amwalukum wala auladukum, dan anak-anak kamu, an zikrillah, daripada ingat ke Allah Ta'ala. Wa may yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan sedemikian maka mereka orang rugi.
Siapa yang harta dan anak dia menghalang dia, melalaikan dia daripada dia ingat ke Allah Ta'ala, dia tu menempah kerugian yang besar. Orang yang beruntung, walaupun dia ada harta, walaupun dia ada anak, harta dan anak cucu dia tak boleh halang dia daripada dia ingat ke Allah Ta'ala. Awak hang tak pergi masjid langsung, tengok TV. TV tu harta kita yang menghalang kita pergi masjid. Awak hang dosa dengan Allah Ta'ala, tengok handphone. Handphone tu harta kita yang menyebabkan kita buat dosa. Awak hang tak pergi masjid, kereta ada tak? Ada. Antu nak pergi mana? Kereta pergi kerja, pergi masjid, kereta tak segan nak start kereta, pakai tak pergi terus. Kereta tu harta, rumah tu harta, TV tu harta, handphone tu harta. Bila kita tak buat kebajikan dengan ya Allah harta yang Allah bagi, bahkan kadang-kadang buat dosa pula, maka ia penghalang kita daripada ingat Allah. Allah tak bagi kita terlibat sedemikian. La tulhikum amwalukum. Jangan sampai harta-harta kamu yang kamu miliki itu menjadi penyebab kamu lalai daripada Allah. Wala auladukum, anak kamu begitu juga. Awak tak pergi mengaji, kalau bela anak dah. La tak gaduh dah, tak gaduh pi dah. Buka handphone, kuliah subuh ada dalam Facebook, kuliah duha apa ada. La tak boleh nak pi, mungkin kita kena duduk dalam rumah. Tapi kita mengaji masih ada, masih boleh. Kerana kita guna harta kita yang bernama handphone untuk mengundang redha Allah. Untuk dapat pahala. Isi dengan pengajian, isi dengan grup-grup yang bagi-bagus, hantar maklumat yang Allah redha, jauhi maklumat yang Allah murka. Maka harta itu menjadi jambatan ke syurga. Dia bukan penghalang kita daripada zikrullah. Setengah orang jadi jauh pada Allah disebabkan harta dia. Kok suka aku ni TV aku nak tengok apa pun, tengok sampai tak semayang pun, nampak nak kacau apa. Aku tidur pukul 1, mangkit pukul 8 subuh tak semayang. Pasal apa tak mangkit sayuk subuh qada? Pasal tidur lewat tengok TV. TV itu penghalang kita daripada dekat dengan Allah. Penghalang kita daripada ingat pada Allah. Jangan sampai harta yang kita miliki menyebabkan ibadat kita lintang pukang. Menyebabkan kita buat dosa, tak ada rasa takut. Orang rajin pergi masjid, Allah buh rasa takut. Sebab dia duduk pergi mengaji, duduk pergi berzikir, duduk pergi buat ibadat, mudah-mudahan Allah bagi rasa takut. Dia tak berani buat dosa dengan TV dia, dia tak berani buat dosa dengan handphone dia, dia tak berani buat dosa dengan kereta dia. Dia tak berani buat dosa dalam rumah, di luar rumah, dalam masjid, luar masjid, di sebarang masa dan tempat. Karena masjid ni tempat kita menjadi orang yang mengundang perasaan takut pada Allah. Dalam Quran kata, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang memakmurkan rumah Allah ini orang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Salah satu sifat mereka takut kepada Allah. Ayat itu dalam surah At-Taubah. Jadi orang yang takut pada Allah, dia rajin pergi masjid, mudah-mudahan Allah Ta'ala buh rasa takut pada Allah. Dan takut pada Allah itu penghalang yang terbaik daripada kita terlibat dengan dosa. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asika. Itu doa yang Nabi SAW baca. Allahumma qasim lana. Hadis doa itu dalam Sunan Tirmizi, dibaca oleh Nabi SAW ketika tutup majlis, dalam majlis orang ramai. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami perasaan takut kepada Engkau. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi, yang menghalang kami daripada dosa maksiat. Ayat 18 surah At-Taubah.
إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله. Hanya saja yang memakmurkan rumah masjid-masjid Allah itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Hadapi masjid ni Allah Ta'ala akan bagi dia jadi orang yang kuat iman, orang yang benar-benar mendirikan sembahyang, orang yang benar-benar mengeluarkan zakat, orang yang tidak ada perasaan takut melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin, maka mudah-mudahan mereka itu menjadi di antara orang-orang yang mendapat petunjuk. Nak hendak petunjuk banyak pi masjid. Ayat 18 Surah At-Taubah, juzuk yang ke-10. Muka surat 189. Jadi ayat ni cerita tentang anugerah Allah kepada orang pergi masjid. Anugerah yang pertama, beriman kepada Allah dan hari akhirat. Anugerah yang kedua, mendirikan sembahyang. Anugerah ketiga, mengeluarkan zakat. Anugerah keempat, tidak takut melainkan hanya kepada Allah. Allah masukkan rasa takut kepada Allah. Rasa takut kepada Allah ni penghalang daripada dosa. Kalau betul kita takut kepada Allah, kita tak buat dosa. Kalau tak takut, dosa kita buat hari-hari. Anugerah kelima, Allah tambahkan petunjuk. Fa'asa ulaika an yakuna minal muhtadin. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan mereka itu termasuk orang dapat petunjuk. 5 anugerah Allah kepada orang pergi masjid, kata ayat 18 surah At-Taubah. Sama dengan sini. Sini tak lalai. Walaupun mereka sibuk dengan aktiviti dunia, contoh di sini berniaga dan jual beli, contoh lain pun masuk situ. Buat bendang pun masuk, kerja kilang pun masuk, jadi cikgu pun masuk, jadi menteri pun masuk, jadi raja pun masuk, jadi YB. Semua orang ada jawatan keduniaan. Jangan sampai jawatan keduniaan menyebabkan dia tak dan nak pijak masjid, tak dan nak naik tangga masjid. Masjid tak boleh tinggal kerana ia tempat paling mulia. Tempat lain nombor 2, pi pejabat nombor 2, pi sekolah nombor 2, pi kilang nombor 2, pi pasar nombor 3. Hak nombor 1 pi masjid. Berdasarkan hadis yang berbunyi afdalu biqa'il ardil masajid wa syarruhal aswaq. Tempat paling bagus atas muka bumi adalah masjid. Tempat paling buruk atas muka bumi adalah pasar. Pasar pi seminggu 3-5 kali. Masjid pi seminggu sekali. Rugi lah orang lagu tu. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafun. Orang duduk pergi masjid ni, di samping dia berzikir, di samping dia mendirikan sembahyang, di samping dia menunaikan zakat, dia ada sifat takut nak jumpa akhirat. Bila takut nak jumpa akhirat, perasaan takut itu mendorong dia buat bekal banyak-banyak, mendorong dia buat ibadat sungguh-sungguh, jauhi dosa sungguh-sungguh, buat yang Allah redha, tinggal yang Allah murka. Berkat dari masjid, Allah masukkan rasa takut daripada nak jumpa akhirat. Hasil daripada itu, Allah bagi balasan yang lebih baik daripada amalan mereka, dan Allah tambah kelebihan dan kemuliaan kepada mereka, dan Allah Maha memberi rezeki yang tidak terbatas kepada orang yang ia kehendak. Ayat berikutnya, ayat 38 surah An-Nur. Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu, untuk Allah memberikan balasan kepada mereka yang lebih baik daripada apa yang mereka amalkan. Wa yazidahum min fadlih,
Dan Allah menambah untuk mereka daripada limpah kurniaannya. Allah tambah kemuliaan demi kemuliaan. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisabin. Dan Allah memberi rezeki kepada sesiapa yang Ia kehendaki tanpa terhitung, tanpa terbatas. Banyaknya fadilat orang pergi masjid. Di samping kita boleh kuatkan iman, di samping kita boleh dirikan semayang, di samping kita boleh jaga bab zakat kita bayar bila cukup syarat, di samping kita takut pada hari akhirat, di samping kita takut hanya kepada Allah, kata ayat 18 surah At-Taubah, kita bakal diberikan balasan yang lebih baik dan ditambah kemuliaan demi kemuliaan. Siapa kata? Ayat 38 surah An-Nur. Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu. Mereka yang mengerjakan semua itu supaya Allah membalas kepada mereka dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka amalkan, daripada apa yang mereka kerjakan. Wa yazidahum min fadlih. Dan Allah menambah kepada mereka daripada limpah kurnianya. Yang kita duk minta ketika nak masuk masjid, Allahumma aftah li abwaab rahmatik. Ketika nak keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Nak keluar masjid minta Allah Ta'ala bagi kita kelebihan. Allah Ta'ala kata, aku mesti bagi kelebihan ke orang yang rajin pergi masjid. Wa yazidahum min fadlih. Allah tambah untuk mereka itu daripada kelebihannya. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisabin. Allah memberi rezeki kepada siapa yang Ia kehendaki tanpa terhitung. Tak ada batasan, tak ada had. Terlalu melimpah dan banyaknya rezeki yang Allah nak bagi. Kita sambung besok kerana masa tidak mengizinkan. Sikit lagi daripada perbahasan ayat ini. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi barik wasallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.